Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini di dalam kelas yang seterusnya ataupun pembelajaran yang seterusnya, yaitu mengenai pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Sebelum ini, di dalam bab 1 ini, yaitu bab mengenai mikroorganisma, kita telah pun mempelajari yang pertama, subtopik yang pertama, yaitu dunia mikroorganisma, dan subtopik yang kedua 1.2 iaitu mikroorganisma yang berfaedah. Tetapi di dalam subtopik yang seterusnya ini, yaitu 1.3, kita akan mempelajari mengenai berlawanan dengan mikroorganisma yang berfaedah. Kita akan mempelajari mengenai mikroorganisma yang membawa penyakit, yang berbahaya buat kita. Jadi subtopik ini 1.3 di dalam bab 1, yaitu pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Dan dikatakan di sini, selain daripada mikroorganisma berfaedah, yaitu terdiri daripada flora normal, wujud juga mikroorganisma yang berbahaya yang dikenali sebagai apa? Sebagai patogen. Yang mana patogen ini boleh menyebabkan penyakit, ya, boleh menyebabkan penyakit. Patogen boleh menyebabkan penyakit. Jadi selalu patogen ni dia perkataan lagi saintifik lah, tapi kalau kita selalu kebiasaannya kita sebut kuman, kan, kuman. Sebenarnya itu adalah patogen kerana ia menyebabkan penyakit kepada orang, kepada organisma lain. Baiklah, kita lihat, dikatakan di sini, perhatikan aktiviti gambar foto 1.9. Apakah kegunaan antiseptik dalam aktiviti yang ditunjukkan dalam gambar foto tersebut, dan namakan teknik yang diaplikasikan dalam aktiviti itu. Jadi sebenarnya di sini penggunaan antiseptik, di sini dia menggunakan antiseptik, yaitu alkohol yang disapukan kepada badan kita sebelum suntikan diberikan. Ialah, mungkin sebahagian pernah pergi klinik, ya, ataupun pernah mendapat suntikan vaksin dan sebagainya. Dan seharusnya, so sebelum jarum dimasukkan dalam kita punya muscle, dalam otot kita. Sebab ini bila ada jarum begini, dia panggil dalam sains ataupun di dalam medical termnya ataupun istilah perubatannya, dia panggil sebagai intramuscular. Intramuscular ni maksudnya dia masuk pergi otot, masuk dalam otot badan kita. Jadi dalam konteks ini, penggunaan antiseptik seperti alkohol itu dia sapu dulu, pada anggota badan kita di mana-mana yang dia nak suntik. Contohnya di sini dia nak suntik dekat bahu, kan. So dia sapu dulu dengan alkohol, baru dia masukkan suntikan. Faham? Untuk mengelakkan adanya jangkitan daripada patogen ataupun kuman. Boleh? Jadi ini adalah teknik teknik aseptik. Teknik aseptik. Jadi apakah itu teknik aseptik? Teknik aseptik ini adalah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Cikgu tanya lagi sekali, ya. Apakah itu teknik aseptik? Dia adalah prosedur kesihatan yang dijalankan. Kenapa diadakan prosedur kesihatan aseptik ini? Dia dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen. Pertama dia menghalang jangkitan patogen dan menyingkirkan patogen yang sedia ada. Ingat, ya, teknik aseptik ini adalah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk apa? Untuk menghalang jangkitan patogen. Dia halang, kemudian atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Boleh, ya? Oleh yang demikian, betul lah orang cakap, ya. Selalu kita dengar yang mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan memang betul, ya. Sebab kalau kita cegah, kita tak rasa sakit. Kalau dah sakit baru nak ubat tu rasa sakitnya. Jadi oleh yang demikian, teknik aseptik ni adalah bertepatan, ya. Teknik aseptik ni sangat bersesuaian, sangat bertepatan dengan apa? Dengan ungkapan yang selalu kita dengar, iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. Apa pendapat adik-adik? Betul, kan?
So jika ada sesuatu jika kita rasa ada sesuatu yang tak kena konteks patogen ini, common dan sebagainya, kita kena lebih berhati-hati. Okay? Jadi hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen tersebut. Okay? Boleh? Sorry. Okay. Lihat di sini teknik aseptik yang manakah pernah anda gunakan. Pertama, pensterilan. Kedua, pendidihan. Penggunaan antiseptik. Penggunaan disinfektan. Penggunaan sinaran. Okay. Di sini dijelaskan ya. Apakah itu pensterilan? Pensterilan ni adalah proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitarannya. Okay. Maksudnya pensterilan ni merupakan satu proses untuk membunuh atau menyingkir mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Okey. Contohnya kalau ada adik-adik yang masih kecil ke ya. Contohnya dia dah minum susu kan? Lepas tu bekas tu kena dibersihkan. Okey, dalam konteks ini juga dipanggil pensterilan untuk mengelakkan bayi yang kecil tadi tu dekat bekas minuman dia tu supaya tidak ada jangkitan kuman. Okey, tidak ada patogen. Okey, boleh ya? Itu contoh paling mudah lah sebab kita melaluinya. Bila kita rasa ada sesuatu kotoran pada bekas itu, kita mensterilkannya ataupun membersihkannya. Jadi di sini pensterilan itu bermaksud proses membunuh atau menyingkir mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Boleh? Dan terdapat pelbagai kaedah pensterilan. Pertama sekali dia gunakan haba. Okey. Dia gunakan haba. Haba ni kepanasan lah ya, haba. Yang pertama digunakan, contohnya autoclave. Autoclave ni sebenarnya dia orang selalu guna di perubatan ya, dan juga di makmal, terutamanya makmal yang melibatkan mikroorganisma. Okey. Jadi dalam perubatan contohnya autoclave ni, katakanlah saya kena menjalankan pembedahan. Saya dibedah. Okey, contohnya saya punya appendix pecah lah ya. Contohnya di bahagian badan ni appendix saya pecah. Kemudian saya menjalani pembedahan. Okey, saya menjalani pembedahan. Dan pembedahan itu memerlukan radas-radas tertentu ya. Radas-radas tertentu untuk menjalankan pembedahan. Okey. Jadi setiap apa yang digunakan oleh para doktor dan juga nurse yang terlibat atau pembantu perubatan yang terlibat di dalam pembedahan saya, peralatan yang mereka gunakan itu akan dibersihkan. Dan antara salah satu mesin yang digunakan adalah autoclave. Okey, autoclave ini katakanlah dia ambil yang katakanlah cutter ataupun gunting yang telah digunakan terlebih dahulu, untuk digunakan lagi dia kena dibersihkan di dalam menjalani pensterilan, ataupun di sini dia guna autoclave dengan suhu yang tinggi mencapai 130 darjah Celsius. Okey, selalunya orang letak dalam 121 hingga 130 macam itulah ya, selalunya. So dia menggunakan apa? Dia menggunakan haba. Jadi contohnya apa? Pensterilan yang menggunakan apa? Menggunakan haba. Contohnya apa? Pensterilan yang menggunakan haba, contohnya autoclave. Yang selalu yang kita nampak kalau kita tengok drama-drama Korea yang melibatkan perubatan ya. Sebab saya percaya adik-adik pun suka tengok cerita Korea, sebab cerita Korea ni bagus dia bila dia buat tentang perubatan, dia betul-betul tunjukkan. So di situ kita nampak peralatan yang mereka gunakan tu. So dia akan disteril untuk sebelum digunakan. Okey, begitu juga. Inilah contoh dia. Sebab yalah, saya nak adik-adik nampak contoh dengan jelas. Okey, yang tadi pertama haba, yang kedua bahan kimia. Ini selalulah ya, kita ada sabun dekat rumah apa semua kan. So menggunakan bahan kimia seumpama sabun ini untuk menjalankan pensterilan. Lagi dia ada sinaran ungu, sinaran ultra ungu ataupun UV light, UV. Okey. Dan sebelum ini kita
telah pun mempelajari kan bahawa apabila cahaya itu memberi kesan kepada mikroorganisma. Habitatnya itu dipengaruhi oleh haba, oleh cahaya. Dan sebelum ini dalam topik yang pertama dahulu kita telah pun mempelajari bahawa UV light ini ataupun sinar ultra ungu ini boleh digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Jadi dalam konteks ini untuk membunuh patogen ataupun kuman ini kita boleh menggunakan sinar ultra ungu ataupun UV light. Okey, ini salah satu juga kaedah pensterilan. Kemudian dengan menggunakan periuk tekanan, periuk tekanan. Kan mungkin ada mak-mak kita yang ada periuk tekanan nak masak sup tulang kat rumah kan. Nak masak sup gearbox kat rumah, dia nak pastikan daging tu empuk, dia gunakan periuk tekanan. Sebenarnya periuk tekanan ni juga boleh digunakan untuk pensterilan, untuk membersihkan bahan-bahan yang kita nak gunakan, radas-radas tertentu yang kita nak gunakan. Okey. Dan kemudian penapis mikron misalnya ya, penapis mikron. So kalau kita tengok rumah orang tertentu yang mungkin berkemampuan untuk membeli penapis mikron ini, dia menggunakan penapis mikron. Sebab penapis mikron ni nama pun mikron ya, mikron ni kecil kan. So dia punya saiz tu adalah lebih kurang 0.5 hingga 10 mikrometer. Dia sangat kecil. Jadi dia boleh menapis partikel-partikel ataupun partikel tertentu. Okey, boleh ya, benda-benda tertentu yang lebih besar daripada 0.5 mikron hingga 0.5 mikrometer hingga 10 mikrometer itu. Selepas itu lebih besar dia tak boleh masuk dah. Okey, faham tak? Di penapis mikron ni dia tapis benda-benda yang lebih besar daripada 10 mikrometer. Okey, nanti kita akan lihat di sini ada. Jadi kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan atau disingkirkan. Okey, contohnya suhu di dalam autoclave yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan juga sporanya. Okey, seperti yang saya cakap tadi kan, bahawa autoclave tu suhunya sangat tinggi, jadi dia boleh membunuh mikroorganisma dan juga sporanya. Kerana sebelum ni kan kita belajar dia punya faktor pembiakan dan juga pertumbuhan mikroorganisma. Jika suhu ekstrim macam ni, dia tak akan dapat hidup. Okey, malahan dia akan terbunuh dan mati. Okey, dan juga dikatakan di sini penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma daripada air ataupun cecair. Okey, faham tak? Sebab kalau kadang-kadang ada, mungkin adik-adik ada yang ibu-ibu atau bapa kita beli kan, ayah kita beli kat rumah tu penapis mikron untuk tapis air. Okey, itu sebenarnya untuk menghalang menapis zarah-zarah seni dan juga mikroorganisma. Okey, bolehlah start pergi dapur lepas ni kan, nak tengok, oh ini rupanya penapis mikron. Okey. So kaedah pendidihan misalnya ya. Pendidihan, air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan seharian seperti botol susu. Okey, macam yang saya cakap tadi kan, botol susu macam adik-adik kita ya, lepas dah guna tu kena bersihkan macam ni ya, untuk kita menghalang ataupun merawat ataupun mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, so di sini untuk kehidupan seharian kita sebagai orang yang berada di rumah, ini adalah salah satu contohnya, iaitu kegunaan harian kita seperti botol susu ini. Tetapi untuk perubatan misalnya jarum suntikan itu pun mereka menggunakan begini ya, dan peralatan doktor gigi supaya dapat kita sterilkan ataupun membersihkan objek ini. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada antiseptik pula. Antiseptik. Apakah itu antiseptik? Antiseptik ini adalah bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen ataupun kuman. Okey. So, mungkin ada yang pernah terluka. Bukan terluka di hati lah ya. Bukan terluka di hati ya, terluka secara fizikal misalnya.
pernah kalau pergi jumpa dengan doktor, pergi klinik apa semua, dia akan sapu antiseptik ini ya. Untuk apakah tujuannya antiseptik ini disapukan? Jadi sebenarnya antiseptik ini disapukan untuk supaya kita dapat mencegah jangkitan patogen ataupun kuman. Jadi cikgu ulang lagi, di sini dia punya definisi, antiseptik adalah bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit manusia atau luka untuk apa? Untuk mencegah jangkitan patogen. Jadi inilah contoh-contoh antiseptik, iaitu acrylflavin, iaitu ubat kuning. Saya rasa ni paling selalu kalau kita pergi klinik kan, kalau ada luka inilah selalu digunakan. Dan povidone dan alkohol isopropyl seperti ini. Katakanlah kalau luka kita tu terkena jangkitan patogen, selalunya apa jadi? Apa yang akan jadi? Dia akan ada jangkitan kuman. So, dia akan bernanah. Sebenarnya itu adalah tindak balas badan kita untuk melawan mikroorganisma ataupun patogen tersebut ya. So, sebab tu dia bernanah sebenarnya ya. Jadi, untuk mengelakkan perkara ini, sapulah dengan antiseptik secepat mungkin, okey? Boleh ya? Ini memang kita belajar dekat sekolah macam ni ya, belajar macam ni. Sebenarnya dalam kehidupan kita belajar ni untuk hidup, untuk dalam kehidupan kita, untuk kita sedar inilah sebenarnya kepentingannya. Boleh? Dan setengah antiseptik seperti acrylflavin dan povidone dapat membunuh mikroorganisma, dan setengah lagi antiseptik seperti proflavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. So, antiseptik ni di sini kalau melihat daripada yang dikatakan ni, bahawa antiseptik ni boleh dikatakan terbagi pada dua, iaitu pertama tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisma, membunuh mikroorganisma, dan yang kedua lagi, yang satu lagi, sebahagian lagi adalah untuk menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma tersebut. Boleh? Ada yang antiseptik digunakan untuk terus membunuh mikroorganisma tersebut, dan ada yang menyekat atau menghalang mikroorganisma itu daripada tumbuh. Maksudnya menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Tetapi ada juga antiseptik yang digunakan untuk pensterilan, dan juga antiseptik kedua-dua boleh digunakan. Dia ada dual function lah, ataupun dia boleh berfungsi kedua-duanya. Contohnya alkohol isopropyl 70%, dia boleh digunakan sebagai antiseptik dan juga boleh digunakan untuk pensterilan. Boleh? Disinfektan. Apakah itu disinfektan? Disinfektan ini adalah bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma, terutamanya patogen. Sekarang ni kan musim pandemik ni, semenjak tahun lepas lagi, dan kita mula MCO ataupun kita mula PKP sejak tahun lepas lagi, 2020 sekitar Mac. Perasan tak tempat-tempat tertentu tu akan ada disinfektan. Disinfektan. Contohnya kalau ada jangkitan tempat itu akan ada sanitasi yang dibuatkan kan. Dia akan semburkan dengan bahan-bahan kimia tertentu. Bahan-bahan kimia tertentu ini seumpama inilah. Bahan-bahan kimia tertentu itu apa? Disinfektan lah. Apa yang kadang-kadang kita lihat abang-abang kita daripada JPA, daripada Jabatan Pertahanan Awam, dengan bomba misalnya pergi ke satu tempat untuk menyembur bahan kimia. Dan apakah bahan kimia itu? Bahan kimia itu adalah disinfektan ini, kerana bahan kimia disinfektan ini ialah bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas, kolam renang, atau untuk membunuh mikroorganisma, terutamanya patogen. Iaitu apakah patogen? Mikroorganisma yang berbahaya. Sebenarnya benda ni kita dapat lihat depan mata kita ya, terutamanya musim pandemik COVID-19 ini, COVID-19 ini. Boleh? So, disinfektan ni digunakan untuk bahan apa? Digunakan untuk benda apa? Untuk benda yang bukan hidup. Kalau sembuh dengan manusia, habislah pula kita kan. Jadi, disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Nah kan? Disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Contohnya, disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan harian iaitu bahan peluntur.
hidrogen peroksida dan juga cecair klorin. Cecair klorin ni kita selalu panggil Clorox lah ya. Hidrogen peroksida itu pun salah satu daripada bahan penuntur. Okey, boleh? Sinaran. Okey, sinaran. Sorry. Okey, sinaran. Tadi kita sebutkan tadi pasal sinaran ultra ungu. Jadi sinaran ini mengayon seperti sinar ultra ungu, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Jadi sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel-sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar ultra ungu atau UV light digunakan untuk membunuh mikroorganisma seperti mana di dalam foto ini. Mikroorganisma di dalam bilik bedah. Okey? Penting ya sinaran-sinaran ini. Siapa pernah kena bedah, tahulah keadaan di dalam bilik bedah tu macam mana. Saya sendiri pernah mengalaminya dan beginilah keadaannya. Ada sinaran X, sinaran UV light misalnya digunakan. Sebab tadi bagaimana dia bertindak? Sinaran ini mengayon. Sinaran mengayon seperti sinar ultra ungu, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran ini akan menembusi dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Maksudnya sinaran tu, ini sel, sinaran akan menembusinya sel mikroorganisma tersebut dan akan memusnahkannya. Okey. Jadi di dalam sebelum ini pun kita telah mempelajari juga bahawa sinaran seperti sinaran ultra ungu ini dapat membunuh mikroorganisma. Okey. Jadi di sini gambar ini adalah sinaran ultra ungu daripada lampu ultra ungu yang digunakan dalam teknik aseptik. Baiklah, seterusnya kita mempelajari mengenai antibiotik. Sebelum tu cikgu nak tanya terlebih dahulu lah. Saya nak tanya terlebih dahulu. Pernah tak ada sesiapa yang pergi hospital ataupun klinik, doktor tertanya kan, doktor tu bagi tahu kan, ini ubat ni dan ubat ni, ini antibiotik ya. Antibiotik ni nanti makan pastikan habis ya. Pastikan habis dalam masa jangka tertentu. Contohnya dia suruh makan dalam 4 hari, habiskan dalam 4 hari, macam tu. Pernah tak? Okay. Itulah antibiotik yang kita ambil untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okay. So di sini pun dia tanya kita, pernahkah anda diberi ubat antibiotik oleh doktor atau untuk merawat penyakit berjangkit? Dan kita akan kaji maksud antibiotik dan kerintangan antibiotik dalam poster ini. Okay. Jadi apakah itu antibiotik? Ia adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okey. Dia spesifik tahu di sini, antibiotik itu adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okey. Jadi antibiotik tak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, selesema dan batuk. Okey. Maksudnya dia sini memang untuk jangkitan yang disebabkan oleh bakteria, untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okey, boleh faham? Kemudian, apakah kerintangan antibiotik? Ini berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Untuk bahasa mudahnya lah sini kan, kerintangan antibiotik ni bila mana antibiotik tu tidak power lagi lah, dia dah tak ada power untuk merawat penyakit itu. Okay. So ini berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Maksudnya dia dah tak ada power lagi. Oleh sebab itu antibiotik tidak lagi dapat berkesan, tak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Tapi persoalannya mengapa benda ni berlaku? Apakah punca berlakunya kerintangan? Benda ni berlaku apabila penggunaan antibiotik yang berlebihan. Okey, maksudnya sistem imun badan kita dah terbiasa. Okey, dah terbiasa macam tu sehingga kan dia tak lagi mampu untuk membunuh patogen di dalam badan kita yang telah menjangkiti kita. Okey. Kemudian penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Contohnya antibiotik tu kan dah tahu macam ni untuk jangkitan bakteria. Tapi kita ambil antibiotik itu untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, selesema dan batuk biasa. Dengan antibiotik, kita guna antibiotik, so dia tak berkesan. Dan ini yang punca ketiga ni bukannya selalu,
selalu dibagi tahu oleh doktor terhadap orang ataupun pesakit. Jadi punca berlakunya kerintangan antibiotik yang seterusnya adalah tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang telah ditetapkan. Doktor tu suruh dalam 3 hari habiskan, dalam 4 hari habiskan, dia sampai 10 hari lagi, dah sampai 10 hari antibiotik tu tak habis lagi. Okay, so dia punya moral of the story sini, ikutlah preskripsi ataupun cadangan ataupun nasihat yang telah diberikan oleh doktor itu terhadap antibiotik yang kita ambil itu. Pastikan dia habis pada jangka masa yang ditetapkan, sebab dia ada dos-dos dia tertentu juga. Okay, jadi apakah bahayakah kerintangan antibiotik ini? Ya, bahaya, kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Okay, bahaya ya. Kalau antibiotik itu tak berkesan dengan kita, bayangkan tak berkesan, maksudnya mikroorganisma yang berbahaya ini, patogen ini akan mudah untuk menyerang kita. Okay, bahasa mudah macam tu. So pastikan kita mengelak daripada berlakunya kerintangan antibiotik ini ataupun ketidakberkesanan lagi antibiotik terhadap kita. Boleh? Ketidakberkesanan lagi antibiotik itu apabila kita ambil kerana ia boleh menyebabkan kita mudah untuk dijangkiti oleh patogen iaitu bakteria. Okay? So dia suruh buat aktiviti macam ni untuk mengumpulkan maklumat tentang antibiotik. Okay, gunakan pautan yang disediakan di sini. Okay, adik-adik ada buku teks ni, cuba nanti scan, boleh? Sorry ya, sekejap. Punya eksperimen sebenarnya ni. Okay, kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okay, bila kita dulu dalam tingkatan 2 pernah belajar kan, bila imbas kembali penyakit berjangkit yang telah kita pelajari di tingkatan 2, perhatikan contoh penyakit berjangkit dan patogen yang menyebabkan penyakit tersebut. Okay, pneumonia ataupun radang paru-paru disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bakteria Streptococcus pneumoniae. Bagaimana nak rawat? Dengan menggunakan antibiotik. Apa namanya? Contohnya penicillin. Okay, so ini adalah, boleh scan di sini dalam bahasa Inggeris lah. Okay, boleh teruskan dengan adik-adik dekat buku itu. Okay, dan yang penyakit berjangkit yang disebabkan oleh kulat ya, ini athlete's foot disease. Okay, penyakit ini dia disebabkan oleh fungi ataupun kulat, iaitu Trichophyton rubrum. Okay, dirawat dengan antifungal ataupun anti kulat. Contohnya clotrimazole. Okay, dan di sini pun boleh rujuk. Dan nampak macam sama tapi tak sama kalau daripada gambar ni. Ini kayap ya. Ini kayap disebabkan oleh apa? Kayap ini disebabkan oleh virus. Virus apa? Varicella zoster virus. Okay, bahaya ya kayap ni. Dan macam mana nak rawat? Kita akan rawat dengan antiviral. Contohnya acyclovir dalam bahasa Inggerisnya. Jadi nampak tak beza dia sini? Yang pertama tadi antibiotik yang kita pelajari itu, contohnya penicillin. Antibiotik itu untuk apa? Untuk bakteria. Okay, kalau antifungal untuk apa? Nama pun fungal kan. Fungal ni fungi. Fungi ni apa? Kulat. Kalau kulat dia menggunakan apa? Kulat akan menggunakan antifungal. Okay, senang nak ingatlah kalau antifungal ni untuk fungi ataupun kulat. Kalau antibiotik ni kita pelajari tadi untuk bakteria. Okay, yang seterusnya, kalau virus pula, yang kita virus dia guna apa? Dia guna antiviral. Okay, boleh? So, cabaran minda, bagaimanakah vaksin dan antiviral bertindak terhadap virus? Okay, ini adik-adik boleh buat sendirilah ya, boleh ya? Sebab kita dah habis bab 1, kita dah habis, alhamdulillah. Jadi akan diteruskan insyaAllah di dalam bab yang kedua. And I hope you guys are getting ready. Maybe you guys can read before we start the next lesson. Mungkin adik-adik boleh baca terlebih dahulu sebelum kita mulakan pembelajaran seterusnya, ataupun sebelum menonton video itu terlebih dahulu untuk menimbulkan persoalan. Pertama, untuk memahami dan juga menimbulkan persoalan. So, itu saja daripada saya. Semoga
Saya doakan semoga kita semua, anda semua, kita semua sihat sentiasa dan dilindunginya daripada sebarang bala dan bencana, terutamanya pandemik ini, dan kekal sihat dimanapun berada. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya untuk adik-adik semua. Assalamualaikum.